Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wassalaman ala habibina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita jumpa lagi hari ini dalam rancangan Tunggu Aku Tanya bersama dengan saya Ustaz Syahrizan Dr. Rabi. Saya akan jawab soalan-soalan yang dilontarkan, yang dibawa dalam sosial media, dan saya akan cuba jawab dengan jawapan yang simple tetapi untuk boleh kita faham dan kita boleh amal, insya-Allah. Okey, soalan untuk episod kali ini ada 3 soalan. Yang pertama, Ustaz, apakah hukum orang bukan Islam menghadiri kenduri tahlil? Hukum dia harus, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Orang bukan Islam boleh menghadiri majlis keagamaan orang Islam. Orang Islam sembahyang, dia nak pergi, datang. Contoh yang berlaku yang paling latest itu New Zealand hari itu. Kan bila kes Christchurch punya masjid tu dah kena tembak, ramai orang yang mati. So akhirnya orang bukan Islam pun semua nampak, dan akhirnya mereka respect orang Islam. Malah mereka pula yang jaga orang Islam ketika orang Islam sembahyang berjemaah. Ni sebelum dulu punya kes tu. So diorang menghadiri majlis. Akhirnya masjid-masjid dekat New Zealand, malah di Eropah pun hari ni ramai orang bukan Islam nak datang, nak tengok Islam. Even kita kat Malaysia pun ada masjid-masjid dia panggil masjid pelancongan. Contoh Masjid Putra, Masjid Besi, Masjid Negara. Dia memang ada ruang yang pelancong datang tengok macam mana. Kalau siapa yang pernah pergi Turki, memang ada ruang yang orang bukan Islam masuk ke majlis keagamaan orang Islam. So, jawapan yang sama untuk kenduri tahlil pun sama juga. Sebab mereka tahu, mereka mempercayai kita orang Islam, kita ada Tuhan, kita ada Allah. Mereka percaya Tuhan ini ada kelebihannya, ada apa. Dan kadang-kadang mereka juga nak doa daripada kita orang-orang Islam. Dan benda ini memang berlaku. Kadang-kadang kan kita ada jiran yang dia tahu jirannya nak pergi umrah, jirannya nak pergi Mekah, dia kata nanti tolong doakan saya juga. Mana mereka tahu kita ada spiritual, ada ketuhanan dan sebagainya. So mereka nak attend, hadir dalam majlis tahlil. Sebab dia tahu dalam majlis tu bukan benda yang lara. Majlis tu ada doa, ada zikir, ada benda yang melibatkan ibadat ritual. So dia orang pun nak juga kebaikan, dan manalah tahu dengan itu Allah campakkan keimanan, hidayah kepada mereka. So janganlah pula kita halang. Janganlah pula kata, tak boleh, awak itu najis, awak itu tidak suci, tak boleh duduk dalam majlis kami. Jangan pula macam tu. Ini pernah berlaku dekat Jepun ni, sahabat saya pernah cerita, ada punyalah baik ni satu kelompok duduk dalam masjid, tiba datang orang Jepun yang belum Islam masuk masjid tu, pun kena halau orang tu. So janganlah buat macam tu. Tak ada masalah mereka nak masuk Islam, mereka nak masuk masjid, yang penting mereka jaga adab, pakai pakaian yang elok, menghormati majlis, dan masa yang sama kita kalau ada peluang bersembang, terangkan apa yang kita buat kan, secara bijaksana, secara menjaga sensitiviti, dan mudah-mudahan itulah boleh menjaga keharmonian dan juga perpaduan kaum kita yang pelbagai agama, pelbagai bangsa. So hukumnya adalah harus dengan syarat-syarat yang tertentu yang saya sebutkan tadi. Alright, untuk soalan yang kedua, Ustaz, adakah kita perlu melakukan majlis akikah pada diri kita sendiri apabila dewasa? Disebabkan dulu masa saya kecil, keluarga saya kurang kemampuan semasa saya kecil. Okey. Akikah ni ada setengah ulama sebut wajib, tapi dalam mazhab Syafi'i sunat. Dia digalakkan. Yang dalam hadis Nabi sebut akikah ini iaitu setiap kelahiran kullu mauludin murtahanun bi akikati. Setiap kelahiran tergadai dengan akikahnya. Maka disembelihlah binatang pada hari yang ke-7, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Syafi'i kita, dan berdasarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang kelahiran anak lelaki iaitu 2 ekor kambing atau 2 bahagian lembu. Kalau kelahiran tu anak perempuan, 1 ekor kambing atau 2 bahagian lembu, atau 2 bahagian atau 1 bahagian unta. Ada 2 ekor mewakili 2 bahagian binatang yang besar lah. Sunat saja. Kalau mampu, saya anak lelaki lahir Ustaz, saya mampu seekor je, boleh akikah je seekor. Nanti bila anak tu dah besar, dia nak akikah seekor lagi untuk diri dia sendiri. Jawapannya harus. Jadi sebab setiap kelahiran itu tergadai ni begitu seolah-olah tergantung berdasarkan akikah. So, selagi kita belum dibuat akikah masa kita kecil dulu, hukumnya harus, malah sunat untuk kita buat selepas. Walaupun dah lebih 7 hari, dah lebih 14 hari, dah lebih 21 hari, dah lebih bertahun-tahun Ustaz, jawapannya digalakkan juga untuk kita buat akikah. Sebab menzahirkan kesyukuran kita, dan dalam masa yang sama nak memberi makan jamu orang lain. So kita nak menyatukan saudara mara, jiran tetangga, sahabat-sahabat. So tujuan yang baik, bukan nak bermegah, nak berbangga dengan kemampuan kita. Oh, buat kambing besar-besar golek supaya 100 ekor. Jangan niat itu untuk berbangga-bangga pula. Tapi niatnya adalah untuk bersyukur dengan nikmat Allah beri kesihatan, Allah beri kelahiran. So sebab itu digalakkan untuk buat akikah. Jadi kalau bayi itu masih kecil, keutamaan akikah pada walinya, mak bapak dia lah, atau pakcik, makcik, atuk, nenek dia buat. Macam Nabi SAW, Nabi akikahkan bagi Hasan Hussein. Mana bukan Sayyidina Ali yang buat. Nabi sebagai datuk kepada Hasan Hussein, Nabi akikahkan. Sebab budak tu kecil lagi.
Maknanya digalakkan buat pada hari ke-7. Itu paling sunnah kalau boleh buat pada hari ke-7. Tapi ramai kita tak nak buat hari ke-7 sebab isteri masih pantang, ustaz, kalau nak buat pun dia tak boleh nak layan orang dan sebagainya. Tengok keadaan lah. Tak ada masalah. Nak buat pada hari-hari yang lain pun tak ada masalah. Cuma afdal pada hari yang ke-7 sebab hadis sebut maka disembelih binatang pada hari yang ke-7. Sebab ada pandangan kata boleh hari ke-14, boleh hari ke-21, buat kiraan 7. So ikut gandaan 7 tu. Alright, buat dulu sendiri hukumnya harus. Cuma keutamaan buat masa kecil. Kalau masa kecil tak buat, boleh buat untuk diri sendiri selepas dewasa. Alright, yang terakhir sekali untuk episod kali ini, apakah hukum hadir majlis kahwin saudara kandung bukan Islam di gereja? Pertama kita kena ingat, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah sebut, hakul muslim alal muslim khamsun. 5 tanggungjawab. Ada 5 tanggungjawab orang Islam kepada orang Islam yang lain. Mana tanggungjawab ni seolah-olahnya kewajipan. Mana kena buat. Kalau ada orang Islam berlaku benda ni, so kita sebagai orang Islam yang lain kena buat benda ni. Apa dia? Antaranya jawab salam. Mana ada orang bagi salam, ada orang Islam bagi salam, kita wajib jawab salam. Itu tanggungjawab. Yang kedua, ada orang sakit, orang Islam sakit, wajib. Seolah-olahnya wajib lah. Maknanya tanggungjawab kita kena ziarah orang sakit. Yang ketiga, ada orang Islam yang mengajak kita, mengundang kita pergi kenduri, pergi majlis, apa-apa. Kita sebagai orang Islam yang kena ajak tu, kena bertanggungjawab untuk pergi. Seolah-olahnya wajib. So maksudnya kalau tak boleh pergi, kena bagi tahu, respon dan sebagainya. Apa lagi? Ketika orang tu mati, ada orang Islam yang mati, kita tanggungjawab kita orang Islam yang lain, apa kita kena buat? Mengiringi jenazah tu pergi ke kubur. Dan yang kelima, ada orang Islam yang bersin. Kita orang Islam yang lain tu, apa tanggungjawab kita? Kena doakan dia. Tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Yarhamukallah. God bless you. Doakan dia kan. So, itu tanggungjawab kita. Salah satu tanggungjawab ni adalah memenuhi undangan dan jemputan. So, soalan ni, saudara mara kita, saudara kandung kita kahwin, tapi dia ni bukan Islam, Ustaz. Dia bukan Islam. So, dalam konteks ini, tak wajib untuk kita pergi. Tambah pula buat dekat gereja, tak wajib. Tak wajib bukan berarti haram. Tak wajib, tapi hukumnya harus pergi. Boleh pergi. Walaupun dalam gereja, boleh, tak ada masalah. Asalkan dengan syarat-syarat. Tujuan pergi untuk apa? Menjaga silaturahim adik-beradik. Manalah kita tahu rezeki, dengan kita jaga hubungan sampailah anak adik-beradik tu, kita tak tahu, mungkin lama-lama dia tertarik dengan Islam, dia boleh masuk Islam juga sudahnya. Daripada kita putuskan kerana awak agama lain, walaupun awak adik-beradik saya, kita putus di sini sahaja. Akhirnya bila kita nak bersama-sama, memutuskan silaturahim kan adalah satu dosa. So jangan putuskan silaturahim, pergi ke gereja walaupun untuk menghadiri majlis kenduri, walaupun majlis kematian sekalipun. Boleh dengan syarat-syarat. Syaratnya apa? Kita tidak mengiktiraf agama tersebut. Yang kedua, kita tidak memakai pakaian-pakaian yang ada simbol agama tersebut. Yang ketiga, kita tidak buat ibadat-ibadat ritual yang ada kaitan dengan agama tersebut. Contoh masuk gereja tu kena nyalakan lilin. Kita pun nyalakan lilin. Jangan buat benda tu. Setakat pakai kot, pakai tie, ada bunga, itu tak ada masalah. Itu bukan simbol agama, itu simbol budaya, simbol pakaian. Kena beza antara budaya dan juga agama. So tak boleh buat ibadat ritual dan seumpamanya. Boleh pergi. Tapi kalau melibatkan benda-benda yang tak elok, tiba-tiba ada tari menari, tiba-tiba ada benda-benda yang tak elok ke, melanggar ikhtilat ni percampuran lelaki perempuan. So kita hadkan sekadar yang kita boleh saja sebab kita orang Islam. Dalam masa yang sama, walaupun kita hadkan, tapi kita menjaga juga air muka dan juga sensitiviti orang lain. Alright, so itu saja untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam rancangan Tunggu Aku Tanya. Saya Ustaz Syarizan Daud. Mohon maaf salah silap saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.